Selamat pagi, saya Yoyi Shan dari Fakulti Pendidikan Sumber Teknologi dan Maklumat. Hari ini ingin membentangkan tentang tugasan pertama penulisan akademik saya, iaitu analisis artikel. Okey, saya telah memilih 5 artikel, iaitu perisian Microsoft PowerPoint sebagai peranti persembahan semasa PTBC Sains di HKT luar bandar di negeri Perak. Kedua ialah kesan permainan video terhadap perkembangan kanak-kanak. Ketiga, pengaruh penerimaan teknologi dan budaya organisasi terhadap aplikasi satu pestarinet. Keempat ialah faktor-faktor yang mempengaruhi guru matematik sekolah rendah dalam mengintegrasi penggunaan teknologi dalam PTBC. Kelima ialah pendekatan projek dan integrasi kurikulum menerusi kacamata OSIS dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Seterusnya ialah analisis tajuk. Bagi tajuk pertama, mempunyai 16 perkataan dan semua perkataan ditulis menggunakan huruf besar. Tajuk yang sangat bersesuaian kerana dia mudah difahami dengan jelas. Tajuk kedua, tajuk yang sejelas dan berfokus menjurus kepada skop kajian. Tajuk ketiga, tajuk yang jelas dan menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami. Ringkas, jelas, boleh diukur kerana lebih kurang daripada 15 patah perkataan dan berfokus kepada kajian. Bagi tajuk keempat, satu sahaja aspek yang dikajikan iaitu faktor-faktor. Tajuk yang sangat bersesuaian kerana dia mudah difahami dan jelas. Bagi tajuk kelima, tajuk yang sangat bersesuaian kerana dia juga mudah difahami dan jelas juga. Melalui tajuk, pembaca terus mendapat gambaran tentang apa yang dikaji oleh penulis. Bagi rumusan, tajuk ditulis dengan ringkas dan jelas. Keseluruhan tajuk menggunakan bahasa yang mudah difahami dan menggambarkan apa yang perlu dikaji. Kesemua tajuk mempunyai kurang daripada 20 perkataan. Bagi analisis penulis ataupun peneliti artikel, bagi artikel yang saya terpilih, terdapat ada 2 artikel daripada OPSI, 1 artikel daripada UKM dan 1 artikel daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik. Dan 1 lagi tiada penerangan lanjut tentang manakah asal artikel ini. Bagi analisis abstrak, dapat melihat abstrak pertama mempunyai tujuan metodologi instrumen dapatan kajian analisis data sampel dan kesimpulan yang jelas. Populasi sampel, lokasi kajian, instrumen yang digunakan dan cara analisis data yang telah digunakan ditulis dengan jelas. Kedua, abstrak ditulis dengan jelas dan mudah difahami. Kajian dilaksanakan secara tinjauan description dan dapatan kajian dinyatakan. Mempunyai kata kunci untuk memudahkan carian. Abstrak ketiga mengandungi tujuan kajian, dapatan kajian, metodologi dan kesimpulan kajian. Abstrak keempat ada dijelaskan tentang tujuan kajian, kaedah kajian, sampel kajian, lokasi serta dapatan kajian. Ada kata kunci juga dan menyatakan kesimpulan kajian juga. Bagi yang kelima, abstrak ditulis dengan baik di mana penulis menyatakan tujuan kajian dengan jelas dan mudah difahami. Menjelaskan metodologi yang digunakan iaitu dari segi model yang pakai dalam kajian. Bagi rumusan, kesemua abstrak jurnal ditulis dalam 2 bahasa dan mengandungi syarat penulis abstrak seperti tujuan kajian, sasaran kajian, kaedah, dapatan, kata kunci dan juga tempat. Seterusnya ialah analisis keyword. Dapat melihatkan kelima-lima artikel terdapat keyword atau kata kunci masing-masing. Melalui keyword atau kata kunci dapat mengetahui objektif kajian dengan jelas atau dapat mengenali skop kajian dengan jelas. Bagi rumusan, kata kunci terdapat dalam bahasa khusus ataupun bahasa umum. Melalui kata kunci dapat menunjukkan skop kajian dan objektif kajian dengan jelas. Seterusnya, analisis pengenalan. Kelima-lima artikel mendapat
pengenalan yang berjurus kepada penerangan tentang tajuk peningkatan penerangan yang berjurus kepada fakta umum diikuti fakta khusus. Perkenalan kedua mengandungi banyak ulasan kepustakaan yang disertakan dalam bahagian ini, berfokus kepada tajuk kajian di mana penulis menekankan teori-teori dan dapatan kajian lepas yang digunakan pakai dalam kajian. Yang pengenalan ketiga terlalu panjang sebagai 5 peranggang. Kebanyakan perkenalan itu ialah ulasan tentang aplikasi satu pelestari net. Pengenalan keempat mengandungi banyak ulasan kepustakaan yang disertakan dalam bahagian ini. Pengenalan yang panjang dengan merangkumi 4 perenggang, namun terdapat satu perenggang yang kesinambungannya tidak berapa jelas. Pengenalan kelima, pengenalan yang menjelaskan ketiga fasa kajian. Ini menyebabkan pengenalan sangat panjang, mengandungi banyak ulasan kepustakaan dan yang disertakan dalam bahagian ini. Kelima-lima artikel mengandungi pengenalan yang dibincangkan secara berfokus dan jelas berkaitan tentang tajuk kajian. Artikel kelima ditulis agak panjang dan artikel kedua dan keempat mempunyai citation yang banyak, menunjukkan penulis banyak membuat bacaan untuk kajian yang dijalankan. Pengenalan perlu ditulis dalam beberapa perangkat dan disertakan dengan sokongan kajian lepas. Bagi analisis objektif kajian, dapat melihat hanya 2 artikel saja ada menyatakan objektif kajian masing-masing. Berdasarkan objektif kajian yang ringkas dan senang difahami, dapat menjelaskan skop kajian yang penyelidik hendak mengaji. Bagi analisis soalan kajian, juga hanya 2 artikel sahaja menyatakan soalan kajian. Berdasarkan soalan kajian yang ringkas dan senang difahami, dapat melihat adakah hasil kajian penyelidik dapat menjawab soalan yang dikemukakan supaya tidak lari tajuk. Seterusnya, analisis penyertaan masalah. Terdapat 2 artikel tidak disertakan penyertaan masalah. Penyertaan masalah disampaikan secara terperinci bagi 3 jurnal yang lain. Maka bagi analisis metodologi, 2 jurnal menggunakan kajian berbentuk kuantitatif secara jelas, 2 jurnal menggunakan kajian berbentuk kualitatif secara jelas, jurnal kelima menggunakan kajian berbentuk kajian pelbagai kes. Analisis dapatan kajian dapat melihat hampir semua kajian ada dapatan kajian dan dijelaskan dengan lengkap dan jelas dengan menggunakan kaedah kuantitatif. Data dianalisis daripada sampel kajian. Satu jurnal dapatan kajian dianalisis menggunakan sistem SPSS version 2.0, iaitu jurnal ketiga. Kebanyakan jurnal dapatan kajian dipersembahkan dalam bentuk jadual dan penerangan dengan jelas. Maka bagi jurnal kelima, dalam dapatan kajian juga tampak gambar-gambar projek juga diselitkan. Analisis perbincangan. Kebanyakan jurnal perbincangan disampaikan dengan jelas dan berjurus kepada persoalan kajian. Hanya 1 daripada 5 jurnal kajian tidak dinyatakan secara khusus hasil perbincangan dapatan kajian, iaitu jurnal kedua. 2 jurnal perbincangan dimasukkan bersama dengan dapatan kajian dan tidak diasingkan, iaitu jurnal ketiga dan jurnal keempat. Bagi analisis kesimpulan terdapat panjang dalam 11 perenggang atau pendek dalam 1 perenggang mengikut penyelidik masing-masing. Hanya 2 daripada 5 jurnal kajian tidak dinyatakan secara khusus kesimpulan kajian. 2 jurnal kesimpulan dimasukkan bersama dengan perbincangan. Kebanyakan jurnal kesimpulan disampaikan dengan jelas dan berjurus kepada persoalan kajian.
4 jurnal mendidik sokongan kajian lepas dalam kesimpulan. Yang seterusnya ialah analisis dengan cadangan. Kesemua jurnal yang saya terpilih tidak mempunyai topik cadangan yang ketera, maka cadangan mereka sentiasa dapat dicari dalam kesimpulan atau perbincangan. Yang akhir sekali ialah analisis rujukan. Dalam 5 artikel, dapat 4 artikel menggunakan kaedah APA dan 1 menggunakan style dan format UKM. Rujukan secara keseluruhannya adalah merupakan sistem APA. Ada pelbagai sumber rujukan meliputi tahun-tahun tertentu dan juga ada rujukan dari luar dan dalam negara. Bagi jurnal keempat, rujukannya ditulis mengikut style dan format gaya UKM kerana pendidik itu berdasar daripada UKM. Sekian, terima kasih. Okey, bagi rumusan, kesemua jurnal mesti melakoni asyrak pengenalan metodologi tempatan kajian, perbincangan dan rujukan. Gaya menulis jurnal memang berbeza mengikut penulis pendidik masing-masing. Rujukan juga mengikut gaya masing-masing seperti gaya APA dan juga gaya UKM. Sekian, terima kasih.